Selamat datang dan terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Kali ini Mindapedia akan berkongsikan kisah menggemparkan iaitu kemunculan 26 objek aneh di langit pada era 1990-an. Kisah ini pernah menggemparkan penduduk kelab suatu ketika dahulu dan telah menimbulkan sedikit panik pada rakyat Malaysia. Apakah objek-objek yang dimaksudkan itu? Apakah kisah di sebalik kejadian aneh ini? Sebelum kita teruskan, support kami dengan like, komen dan subscribe Mindapedia channel untuk konten-konten yang menarik dari kami. Sekitar 3 dekad lepas atau lebih tepat lagi pada 11 Oktober 1992, satu laporan akhbar dikeluarkan mengenai penemuan sejumlah 26 objek misteri oleh sekumpulan pelajar sekolah agama di Langit Kelang, Selangor. Peristiwa yang dikatakan berlaku pada 26 Julai tahun yang sama itu dikatakan dilihat oleh kira-kira 200 orang pelajar sekolah agama. Kejadian ini berlaku ketika mereka semua pulang dari kelas dan menuju ke asrama selepas mengulang kaji pelajaran. Objek-objek aneh ini dikatakan terbit di langit malam secara tiba-tiba dan ini nyata membingungkan kumpulan pelajar terbabit. Isi kandungan laporan akhbar yang melaporkan pengalaman aneh ini telah menimbulkan kegusaran terhadap masyarakat ketika itu, terutama bagi masyarakat Islam. Ramai penduduk mula berasa gerun dan bimbang dan ada yang mengandaikan kiamat mungkin sudah hampir ketika itu. Waktu kejadian berlaku adalah sekitar 11:30 malam dan objek-objek misteri itu telah muncul secara berturutan selama 4 jam membabitkan 26 jenis gambaran kesemuanya. Peristiwa itu telah menjadikan pelajar-pelajar itu merasa gerun dan keliru dengan kejadian yang mereka alami dan perasaan takut tidak berjaya hilang berhari lamanya. Apakah objek-objek yang dimaksudkan itu? Berikut adalah objek-objek yang dikatakan muncul ketika itu. Terdapat 26 gambaran kesemuanya. Antaranya adalah kalimah Allah, janin, manusia, mayat dibungkus, sebiji mata merah, lidah panjang serta lidah dipotong dan disambung semula. Bentuk lain ialah rambut perempuan berlari yang ditarik, sayap burung berkibar, perempuan berwajah babi, kalajengking, manusia berkepala anjing, 2 orang bergaduh kemudian bersalaman, serta lelaki berserban sujud ke arah Kaabah manakala yang lain membelakangi Kaabah dan sujud ke arah belakang Kaabah. Turut ditayang peta Malaysia terbalik dengan Singapura terletak sebelah atas, botol arak, salib bertukar menjadi kubah, ayam, seekor ikan, peta negara Arab, mayat berkafan, batu nisan, burung, orang berdoa, tangan ingin mencapai sesuatu tetapi gagal dan di tapak tangannya ada tanda bulat. Penemuan objek-objek pelik ini telah dilaporkan oleh akhbar tempatan pada ketika itu. Ia sekaligus menimbulkan kegusaran kepada umat Islam. Ramai berpendapat ia adalah satu amaran dari Tuhan yang menandakan hari kiamat sudah semakin dekat. Ia menimbulkan panik pada penduduk Islam. Ia terbukti apabila masjid-masjid dan surau-surau telah menerima peningkatan jemaah lantaran kejadian yang berlaku ini. Penduduk mula berasa insaf dan bertaubat, yang mana tidak bertudung sebelum ini mula menutup aurat. Para agamawan pada ketika itu pula berpendapat kejadian ini tidak mustahil berlaku atas kekuasaan Allah Ta'ala dan tujuannya adalah memberi peringatan kepada umat Islam supaya balik kepada landasan yang benar serta tidak lalai.
Tapi ada juga segelintir pihak yang mempertikaikan kesahihan peristiwa ini dan menganggap propaganda oleh sesetengah pihak yang cuba mengambil kesempatan dan meraih perhatian. Mereka berpendapat ia terhasil disebabkan kemajuan sains dan juga teknologi sedia ada. Disebabkan peristiwa ini menimbulkan pelbagai andaian dan kegusaran kepada masyarakat ketika itu, maka bahagian penyelidikan pusat Islam dan juga polis telah melakukan siasatan mereka dengan memanggil guru sekolah agama yang mendakwa melihat 26 objek di langit itu. Ketika siasatan untuk mencari kebenaran objek-objek itu sedang berjalan, pihak berkuasa telah menghidu kegiatan kumpulan-kumpulan tertentu yang menangguk di air keruh apabila cuba mengambil kesempatan dengan apa yang telah berlaku. Ada di antara kumpulan ini datang dari sebuah kumpulan tarekat yang cuba mengaitkan salah satu objek yang digambarkan sebagai satu tanda bagi kemunculan pemimpin mereka tidak lama lagi. Cumanya, menurut kumpulan itu, wajah itu tidak dilukis dengan betul seperti yang diterbitkan di dalam akhbar yang melaporkan. Kumpulan itu juga telah membuat salinan gambaran objek itu dan menyebarkan kepada orang ramai di sekitar kawasan Selangor. Selain itu, ada juga pihak yang telah menggembar-gemburkan akan berlaku peristiwa banjir besar di sekitar Kelang. Justru itu, mereka telah membuat kutipan derma secara tidak sah, yang mana ia dicanang sebagai dana untuk menyiapkan sebuah kapal bagi menghadapi banjir berkenaan untuk menyelamatkan diri. Penduduk Islam pada ketika itu telah dilanda kebingungan dan ketakutan selama berminggu lamanya. Berbagai persoalan bermain di minda disebabkan peristiwa gambaran-gambaran aneh tersebut. Pada 1 November 1992, Akhbar Berita Minggu telah mengeluarkan satu laporan yang bertajuk "Objek di Langit Hanya Hayalan". Ini sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang timbul akibat dari kejadian tersebut. Dalam laporan itu, ada menyatakan Jabatan Perdana Menteri JPM telah mengesahkan semua 26 objek yang digambarkan itu hanyalah hayalan semata-mata. Tetapi, bagaimana cerita ini boleh wujud dan tular pada ketika itu? Menurut laporan itu lagi, ia berpunca daripada akibat hayalan pelajar-pelajar sekolah agama terbabit hasil pendewaan mereka terhadap guru yang dipercayai mengajar ajaran sesat. Melalui siasatan lanjut JPM, pemikiran pelajar-pelajar itu telah dipengaruhi oleh pendekatan pendewaan yang menjadikan mereka percaya setiap apa yang diperkatakan guru mereka. Pihak berkuasa juga mengakui guru terbabit juga terlibat dalam sebuah kumpulan agama yang mengutip derma untuk pembinaan sebuah kapal bagi menghadapi hari kiamat. Diharap menerusi perkongsian ini kita dapat belajar supaya lebih berhati-hati dalam mempercayai sesebuah perkara, terutama yang melibatkan akidah dan kepercayaan kita. Ada kalanya apa yang disampaikan agak luar biasa dan aneh, tetapi hasutannya mengaitkannya dengan kuasa Tuhan atau agama menjadikan kita mudah terpengaruh. Semoga kita semua dijauhi daripada perkara-perkara seperti ini dan menjadikan ulama dan agamawan sebagai tempat rujukan kita.